Treatment hipertensi memaparkan watak utama Aiman Akil yang sering berhalusinasi. Aiman sering menimbulkan kemarahan gurunya kerana tidak menumpukan perhatian semasa di dalam kelas. Dia sering berangan-angan menjadi tokoh-tokoh hebat dalam bidang sains. Aiman Akil mudah bosan dengan cara pembelajaran di sekolah, menyebabkan dia sering ponteng sekolah. Hal ini menimbulkan kemarahan ayahnya sehingga dia kerap dirotan. Aiman sentiasa mengambil kesempatan untuk mewujudkan halusinasi futuristik penuh cabaran. Dia pernah membayangkan dirinya telah lulus pengajian tinggi dalam bidang aeroangkasa. Walaupun Aiman Akil sering berhalusinasi, namun dia mempunyai prinsipnya yang tersendiri. Angan-angan Aiman terus mekar apabila dia terus berhalusinasi menjalani latihan intensif di bawah program aeroangkasa di bawah Rusia. Kemudian, dia terus berangan-angan hendak memantapkan diri sebagai persediaan untuk berlepas ke angkasa. Halusinasi Aiman tidak terhenti setakat itu sahaja. Malah, dia turut membayangkan jutaan khalayak menyaksikan siaran langsung perlepasan kapal angkasa yang dinaikinya. Aiman akhirnya berjaya mendarat di bulan dalam halusinasinya itu. Setelah asyik melayan halusinasinya, akhirnya Aiman teringat akan bisikan halus yang didengarinya ketika di planet bulan melalui pentas halusinasinya. Suara gaib itu mengajaknya lebih mendekatkan diri kepada Ilahi. Akhirnya, Aiman sedar daripada khayalannya bahawa dia perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, bukan sekadar berangan-angan. Jauh di sudut hati Aiman, dia memanjatkan doa dan harapan ke hadrat Ilahi. Hipertensi karya Al-Zaidi memperlihatkan seorang watak utama yang dikenali sebagai Aiman Akil. Aiman Akil mempunyai wajah yang cekung dan jarinya yang kurus runcing. Dia merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik yang mempunyai masalah gagap semasa bercakap. Mulutnya akan ternganga luas sebelum berkata-kata. Selain itu, Aiman Akil juga merupakan seorang pelajar pintar yang mana dia boleh menyelesaikan masalah matematik murid tingkatan 5 pada usia 8 tahun. Selain itu, Aiman Akil juga suka menyakat orang lain yang mana di sekolah Aiman Akil sering menyakat rakannya yang lambat menyelesaikan masalah matematik. Aiman Akil juga seorang yang bercita-cita tinggi yang mana dia bercita-cita ingin menjadi angkasawan terkenal seperti Neil Armstrong. Watak yang seterusnya ialah insaf dengan kesilapan lalu. Aiman insaf akan kesilapannya yang terlalu suka berimajinasi dan akhirnya berserah kembali kepada Tuhan. Terdapat 2 perwatakan yang negatif yang diperlihatkan dalam cerpen ini. Yang pertama, suka memberontak. Aiman Akil akan ponteng sekolah apabila dirotak oleh ayahnya setelah mendapat aduan tentang dirinya di sekolah. Yang kedua, Aiman Akil seorang pendendam yang mana dia menyimpan dendam terhadap papanya yang sering merotan dan menamparnya disebabkan kesalahan yang dilakukan. Perwatakan bapa Aiman. Antara perwatakan yang dipegang oleh bapa Aiman ialah seorang jurutera mekanikal, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang bengis dan garang, seorang yang penyayang dan seorang yang mementingkan pelajaran anaknya. Seorang jurutera mekanikal. Contohnya, bapa Aiman yang bertugas sebagai seorang jurutera mekanikal. Seterusnya, perwatakan kedua yang dipegang oleh bapa Aiman ialah seorang yang bertanggungjawab. Sebagai contohnya, beliau menghantar Aiman yang gagap untuk mendapatkan rawatan intensif dan terapi. Selain itu, bapa Aiman juga seorang yang bengis dan garang, di mana beliau pernah merotan dan menampar Aiman kerana kedegilan dan kenakalan anaknya itu.
Perwatakan bapa Aiman seterusnya ialah seorang yang penyayang. Contohnya, beliau berusaha memulihkan pertuturan Aiman yang gagap dengan mendapat rawatan intensif dan terapi. Perwatakan terakhir yang dibawa oleh bapa Aiman ialah seorang yang mementingkan pelajaran anaknya. Sebagai contoh, beliau telah merawatan Aiman setelah mendapat tahu Aiman ponteng kelas. Watak sampingan adalah Ibu Aiman. Perwatakannya adalah Ibu Aiman bertugas sebagai saintis dalam bidang geologi. Kedua, seorang yang penyayang. Contohnya, Ibu Aiman berasa kasihan melihat Aiman dirawatan oleh bapanya akibat kedegilan anaknya. Ketiga, seorang yang taat dan patuh kepada suami. Contohnya, Ibu Aiman tidak membantah apabila suaminya merawatan Aiman. Dia hanya menentang di dalam hati sahaja. Keempat, seorang yang penyabar. Contohnya, Ibu Aiman sabar dengan sikap suaminya mendidik Aiman dengan garang dan sabar dengan kedegilan anaknya. Kesimpulannya, kita janganlah bersikap dendam seperti Aiman yang menyimpan dendam terhadap bapaknya yang sering merotan dan menamparnya. Akhir sekali, watak dan perwatakan yang boleh kita contohi dalam novel ini ialah bapa Aiman seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, bapa Aiman menghantar Aiman yang gagap untuk mendapatkan rawatan.